Okay. Hai, Assalamualaikum semua. Malam ini dah minggu ke-6 dah. Sedar tak sedar dah 6 minggu rupanya anda belajar dengan cikgu. Anda belajar dengan cikgu dah 6 minggu dah. Alhamdulillah, ramai macam biasa. Jadi sebelum kita teruskan, share dulu. Sebab sekarang kita ada 1,800 orang yang sedang menonton, yang sedang tonton sekarang, share agar orang lain pun boleh belajar sama. Ilmu bila dikongsi dia tak akan berkurang. Dia tak akan berkurang. Ilmu yang dikongsi dia tak akan berkurang walaupun sedikit, bahkan dia akan lagi bagi banyak memberi manfaat pada ramai orang. Baik, perasan tak? Malam ini cikgu mulakan dengan video. Antara video pergerakan cikgu ke Ceras tempoh hari, kita ziarah banyak rumah lah. Kita bagi lebih kurang 400 set barang dapur kepada keluarga-keluarga miskin dan memerlukan. Ada keluarga India kita pergi, ada keluarga China, ada keluarga Melayu. Dan semalam siapa yang tonton live semalam sangat special. Cikgu buat di rumah, kebajikan di rumah amal Titian Baitul Al-Jannah di Rawang. Kat rumah ni anak-anak kat situ dia ada lebih kurang 80 orang semua. 80 orang anak-anak kat situ dari sekecil-kecil, daripada baby sampai umur belasan tahun. Anak-anak di sini anak-anak terbiar, terbuang, tak ada dokumen, anak-anak mangsa dera, yang mak ayah dia tak sayang, anak-anak yatim yang mak ayah dia dah meninggal dunia. Jadi awak yang berada di rumah kena bersyukur. Kena bersyukur kerana kita masih ada mak ayah yang baik. Ada seorang budak tu cikgu jumpa semalam. Kepala dia parut sini. Parut panjang. Cikgu tak tanya umur dia berapa. Tapi cikgu agak-agak sekitar tahun 3 tahun 4 lah. Parut dia panjang sini. Cikgu tanya mama kat situ yang jaga tu. Ni kata budak ni kenapa? Dia kata budak itu sebenarnya lahirnya normal. Lahirnya dia normal, anak normal macam kita semua. Tapi waktu dia kecil, ayah tiri dia marah, dia menangis ke apa, cikgu tak tahulah. Ayah tiri dia campak dari tingkat 2. Jatuh bawah, terbelah kepala. Dimasukkan ke hospital, koma. Koma selama sebulan lebih. Tahu koma? Koma ini dia tak sedar diri langsung. Lebih teruk pada pengsan. Koma lebih sebulan. Lepas tu Alhamdulillah nyawa dia lagi lebih panjang. Masih panjang. Dia sedar dari koma. Namun dia dah tak jadi murid yang normal. Dah tak jadi orang yang normal. Dah tak jadi budak-budak yang normal. Dia jadi cacat. Sangat kasihan. Ada di rumah tersebut semalam. Cikgu pergi ziarah. Okay? Jadi kita sekarang yang sihat kena bersemangat belajar, kena rajin, kena rasa bersyukur ada mak ayah yang penyayang. Tak ada lagi mak walaupun garang, marah-marah gitu je. Paling-paling kuat pun cubit gitu je. Paling kuat dah tu. Ada mak orang lain tak langsung tak pernah sentuh. Dia marah-marah gitu je. Ada orang keluarga dia tak bernasib baik dapat ayah dan dapat mak yang sangat tak berhati perut, dah boleh baling tingkat 2 pecah kepala tau. Semalam juga kalau siapa tonton live cikgu semalam juga dalam kelas cikgu ada seorang murid dia, nama dia Adam Haikal. Usia dia 13 tahun. Badan dia macam murid darjah 2, rendah kecil. Dia jalan tak boleh jalan, orang dukung bawa masuk kelas duduk. Adam ni belajar sangat rajin. Masuk kelas cikgu dia duduk depan sekali malam tadi. Orang kena dukung dia, letak atas kerusi. Bukan setakat itu aja, ada wire kepada dia pakai pampers. Umur 13 tahun, tingkatan 1 dah sepatutnya. Kita darjah 1 tak pakai pampers dah. Dia pakai pampers sebab dia tak boleh buang air besar sendiri. Dia juga ada wire untuk bag, urine bag. Bawa urine bag. Urine bag ni air kencing. Dia tak boleh juga nak kawal air kencing dia. Dia tak boleh makan terlampau banyak. Nak bergerak pun tak boleh. Namun, dia sangat bagus, belajar dengan rajin semalam. Adam Haikal. Siapa tonton live semalam? Jadi kita kena rasa bersyukur. Aku sihat. Tubuh badan lengkap. Aku boleh berjalan. Aku boleh ke tandas sendiri. Aku boleh makan sendiri.
Ada orang nak berjalan pun tak boleh. Nak kencing, nak buang air kecil pun tak boleh, nak buang air besar pun tak boleh, kena pakai pampers. Jadi kita kena bersyukur dalam hidup kita. Sebab tu malam ni cikgu mulakan dengan video yang cikgu buat, cikgu ziarah. Cikgu banyak tempat cikgu ziarah. Cikgu juga sebagai pengasas pertubuhan kebajikan dana kita. Satu pertubuhan yang kita bantu ramai orang lah. Jadi awak nanti kalau besar, tak semestinya besar, awak sekarang pun, awak kena bantu juga orang ramai. Awak pergi sekolah minggu depan, tahun 456, minggu depan dah pergi sekolah kan? Kalau ada makanan kita, bawa bekal ni, mak masak nugget, ayam KFC, masak sedap-sedap spaghetti. Nak makan, awak ingat kawan sebelah. Tengok kawan sebelah awak, kalau kawan sebelah awak tak ada makanan, kongsi dengan dia. Panggil dia makan, jom kita kongsi. Ini satu amalan yang baik. Ini satu amalan yang baik. Jom kita kongsi. Jadi kita kena mula bantu orang dari kecil lagi. Kena bantu orang dari kecil lagi. Kita kena terapkan benda tu. Jadi yang sekarang siapa belum share dulu. Kita nak mula kelas sekejap sahaja lagi. Dah 2,900 dah. Saya tak tengok live cikgu semalam. Saya ada kelas motivasi Negeri Selangor secara online, kata Norbaiti. Tak apa, boleh tonton lagi. Boleh tonton lagi, live tu ada di wall cikgu. Cikgu akan share balik link tersebut. Siapa yang bagi salam? Waalaikumsalam. Kepada yang beri salam, ada dari Johor, Pasir Gudang, ada dari Selangor, dari Rawang. Ada Erina Nuzara dari Rawang. Cikgu baru pergi Rawang semalam. Sungai Tua Baharu, dekat ni je Sungai Tua. Dari Kelantan pun ada, Kedah ada, Sabah. Apa khabar bah? Sabah cakap bah kan? Sarawak ada. Saya tengok live cikgu semalam. Ada orang tengok live cikgu semalam. Cikgu, ayah saya selalu donate ke cikgu semua. Setiap hari Jumaat. Bagusnya ayah dia selalu derma kepada NGO cikgu, pertubuhan cikgu. Sebab cikgu memang bergerak hampir setiap hari kita bantu orang ramai. Bagus, bagus. Okey. Jadi kita, kalau boleh kita bantu juga orang lain. Semalam bila cikgu buat live, cikgu tunjuk anak-anak ni, ada murid ni mak ayah dia bagi tahu kesiannya, murid tu dia tak ada mak ayah dia nak sedekah duit, dia nak pergi bantulah. Bagus, sangat bagus. Baru murid tahun 1, tahun 2 semalam. Ni dari Tanjung Malim ada, Perak ada, Pahang ada, Padang Balang ada. Padang Balang dekat rumah cikgu. Dari Sarawak, Nur Ainul Sarawak. Okey, dah 3,000 orang sedang menonton secara live. Kita nak mula sekarang. Kita nak mula sekarang. Okey, boleh mula? Semua murid yang ada tak kisahlah. Murid tahun 1, 2, 3 yang join lagi malam ni. Murid tahun 4, tahun 5, tahun 6 yang dah masuk awal malam ni. Okey, semua murid sebelum mula kelas kena buat apa? Ingat lagi tak? Dah 6 minggu dah tak ingat lagi ke? Ada murid baru lah malam ni. Ramai juga murid baru. Ramai murid baru. Hai murid-murid baru. First time join kelas cikgu. Orang lain dah 6 kali dah join tau. 6 minggu. Itu kalau dia join tahun 1, tahun 2, dia dah join 12 kali. Campur abacus 13 kali. Murid baru tak apa. Boleh tonton lagi live sebelum ini. Okey, sebelum mula kelas kena buat apa? Ada dah murid jawab. Bagus. Bagus. Yes, sebelum kita mula belajar, kita kena memberi salam kepada guru kita. Didik diri nak beri salam pada guru kita. Selisih dengan cikgu bagi salam. Assalamualaikum cikgu. Yang bukan Muslim, selamat sejahtera cikgu. Selamat pagi cikgu. Selamat petang cikgu. Boleh bagi ucapan-ucapan yang bagus. Jadi semua orang duduk tegak sikit. Duduk tegak, tak payah berdiri, duduk tegak. Mulut kena gerak Cikgu tak nak murid yang cakap dalam hati. Yang tak bagi salam cikgu tak nak. Tak perlu menjerit. Cikgu tak nak juga menjerit. Tak payah. Okey, tak payah menjerit. Okey, semua murid pandang cikgu, mulut kena gerak, kena keluar suara sikit. Assalamualaikum Cikgu Fadli. Waalaikumsalam murid-murid. Dan kepada yang non-Muslim, murid Muslim pun boleh ikut juga, tak ada masalah. Kita ucap selamat sejahtera. Okey, semua orang lagi sekali. Pandang cikgu, tak payah pandang lain, pandang cikgu. Duduk tegak, ikut cikgu. Selamat sejahtera Cikgu Fadli. Okey, selamat sejahtera semua murid-murid. Tahun 4 khususnya, ada murid tahun 1 pun join juga malam ni. Tak apa.
Tak ada masalah. Murid tahun berapa pun. Okey. Kita nak mula kelas. Tahun 4 macam biasa, untuk murid baru kita guna buku teks saja, tak ada buku aktiviti. Buku teks sahaja. Sebelum mula kelas, peraturan, 3 peraturan cikgu mesti ikut. Oh, cikgu tak tanda ke kat mana kita belajar last hari tu? Muka surat berapa kita last belajar hari tu? Tak, anu dalam tambah dah. Tolak dah ke belum? Dah kan? Anu dalam tolak? Dah. Dia rasa anu dalam tolak kita buat itu. Muka surat 27, betul? Latihan muka surat 27, betul? Tiga 3,500 orang. Okey. Semua murid. 3 peraturan cikgu. Sebab ada murid baru, ramai juga malam ni murid baru yang join. 3 peraturan cikgu. Sebelum tu cikgu letak nombor akaun dulu. Untuk siapa-siapa yang nak bagi sagu hati pada cikgu buat kelas live, boleh bagi RM1 ke RM2 ke RM3 ke, semua cikgu terima dengan syukur. Sekejap cikgu cari mana. Alamak. Tak jumpa. Nampak tak jumpa lah. Biarlah dulu. Okey. Baik. 3 peraturan utama cikgu. Yang pertama sekali, bila belajar kena duduk tegak. Tak nak duduk macam ni. Tak nak baring. Okey, duduk tegak. Yang kedua, bila cikgu bagi kerja, kena siapkan. Siapa siap kerja angkat tangan? Siapa buat kerja cikgu minggu lepas angkat tangan? Bagus. Ramai yang buat. Ramai yang buat, ramai juga yang tak angkat tangan. Adakah dia tak buat? Itu tak bagus. Cikgu tak suka murid yang tak ikut arahan cikgu. Yang ketiga adalah bila cikgu kata pandang depan, semua murid kena jawab dengan semangat. Ni kena jawab dengan semangat. Bagi salam tadi tak perlu menjerit. Yang ni kena, yo cikgu. Murid-murid baru, murid-murid lama dia tahu dah. Dia hari-hari dah join, dia tahu dah buat. Murid-murid baru kalau sedang menulis, cikgu kata pandang depan, letak pensel, duduk tegak. Ya cikgu. Jawab dengan semangat tau. Kalau duduk gini, pandang depan, yo cikgu. Boleh? Boleh tak? Kita test. Okey, sekarang semua orang duduk malas-malas. Pandang depan. Good. Lagi sekali. Buat betul-betul. Kuat-kuat sikit, semangat sikit. Kita nak mula belajar dah ni. Masa tinggal 10 minit lagi ni untuk tahun 4. Okey, duduk gaya bebas, duduk malas-malas. Pandang depan. Bagus. Okey, pandang depan kena jawab, yo cikgu. Biar satu flat bergema. Ramai mak dia komen, cikgu. Waktu hari Selasa dan hari Rabu bila kelas cikgu je, jiran-jiran tahu dah. Dalam rumah ni mesti meriah. Kecoh anak-anak duk, yo cikgu. Jiran-jiran pun hintai. Ada murid, ada yang keluarga tu, dia bagi tahu anak dia belajar sampai jiran dia tengok, jiran dia suruh anak dia datang. Ramai-ramai datang belajar. Jiran-jiran sekali datang belajar kat rumah dia.
Sebab dia tengok seronok belajar dalam kelas live cikgu. Baguslah. Baiklah. Kita nak sambung belajar tambah dan tolak. Tolak dah, dalam tolak pun dah. Kalau dalam buku teks adalah muka surat 28. Kemudian kita akan masuk darab. Okey. Jom. Hari ini hari Rabu. Rabu. Mata kita. Mata kita semua. Mata awak, mata cikgu, mata mak, mata ayah, mata kucing, mata ikan, mata kita. Hari ini berapa hari bulan? Hari ini berapa hari bulan? Murid tahun 4, cikgu nak suruh dia buat darab. 15 darab berapa? Mana boleh? Dah bahagi. Ingat tak? Bahagi berapa dapat 3? Hari ini 3 hari bulan 3. 15 bahagi berapa dapat 3? Ada tak yang jawab berapa darab 3 dapat 15? Siapa yang rakam Cikgu Fadli? Rahsia. 15 dah bahagi 3, 5. Salah, Syarudin. 3 Mac, betul 3 Mac. 3 bahagi 5, salah. 15 bahagi 5. Anak Firdaus Mokhtar lagi. 15 bahagi 5 dapat 3. Sini pula. Cikgu nak buat tolak. 31 tolak berapa dapat 3? Bulan Mac bulan 3. 31 nak tolak berapa? Ah. 31 tolak. Ada yang jawab dah. Tolak 28. Ada murid dia kira lambat. Macam mana tu? Kena kira dengan laju. 21. Nak tambah berapa jadi 2021? Soalan paling senang. Tolak 28. Yang laju jawab. Anas jawab laju ni. Boleh kirim hadiah ni kat Anas ni. Yes, 2000. 2000 tambah 1, 2001. Senang, yang tu paling senang cikgu buat. Okey. Sekarang kita nak masuk tambah dan tolak. Pandang depan. Ada lagi yang duduk pegang buku. Ada lagi baru nak minum air. Ada lagi tak duduk tegak. Ada lagi tak jawab dengan semangat, ya cikgu. Ada lagi yang tak ikut arahan cikgu. Yang tu cikgu tak suka. Kita dah mula kelas pun masih tak ikut arahan. Yang ikut arahan tadi good. Ramai ikut arahan. Semula. Pandang depan. Bagus. Yang jawab dengan semangat tu bagus. Ada murid dia tak jawab dengan semangat ni. Kenapa ni malas-malas ni? Minggu depan dah nak sekolah dah ni. Nak masuk balik ke sekolah dah ni. Minggu ni masih malas-malas lagi. Cikgu 6 minggu dah. 6 minggu, 1 minggu 3 kali kelas. 6 darab 3, 18 kelas dah cikgu buat. Pernah awak nampak cikgu malas-malas? Mengajar malas-malas? Tak kan? Awak pun kena lagi semangat lah daripada cikgu. Malu kan cikgu? Awak dah lah duduk, cikgu berdiri. Okey? Semula. Jawab dengan semangat. Bagi semua orang terkejut. Pandang depan. Double thumb up. Kan nampak perubahannya? Lagi bagus. Tambah dan tolak. Dalam tahun 4, awak belajar tambah dan tolak tahu. Ada satu topik namakan tambah dan tolak. Dia operasi, dulu kita panggil operasi bercampur, operasi bergabung. Dia gabungkan dalam satu soalan. Contoh. 2, 4, 6, 5, tambah 1, 2, 3, 4, tolak. Tak nak 2 sini. Nak 5. Tolak 4, 7, 5, 1. Baik. Macam mana nak selesaikan soalan ni?
Nak selesaikan soalan ni, kita tengok ni ada operasi tambah dan juga ada operasi tolak. Dua operasi dicampurkan dulu. Nak buat yang mana? Tambah dengan tolak sebenarnya boleh buat yang mana-mana dulu. Nak selesaikan belakang dulu pun boleh. Cuma kita kena fikir logik, logik. Tahu logik akal? 1,000 nak tolak 4,000, boleh ke tak? Tak boleh. Sebab tu kena selesaikan yang ni dulu. Kalau nombor ni besar, tolak yang kecil, boleh selesaikan yang belakang dulu. Jadi, mesti selesaikan yang ni dulu. Kenapa? Secara logiknya, ini tak boleh tolak ni. Jadi, kena buat macam ni. Kena buat 5, 4, 6, 5 tambah 1, 2, 3, 4 garis sekali. Cikgu selalu ajar murid cikgu macam ni. Ada orang dia garis 2 kali, dia naik tepi. Ada juga cara macam tu. Boleh, betul. Tapi kita selesaikan macam ni. Cikgu suka cara macam ni. 5 tambah 4, 9. 6 tambah 3, 9. 4 tambah 2, 6. 5 tambah 1, 6. Baru kita tolak. Tolak kat bawah. 4, 7, 5, 1. Garis. Kenapa 2 garisan? Ini dah jawapan akhir. 9 tolak 1, 8. 9 tolak 5. Berapa, dek? 4. 6 tolak 7 berapa? 1. Siapa kata 1? 6 mana boleh tolak 7? Boy, kau ikut aja cikgu sebut kan. Berapa? 6 tolak 7? Tak boleh. Kalau tak boleh buat apa? Pinjam sebelah. Oi, aku nak pinjam dengan kau, boleh tak? Ambil lah. Dia pinjam 1. 16 tolak 7 berapa? 9. 5 tolak 4, 1. Dah siap. Faham? Baik. Yang kedua. Nombor 2. 8, 3, 2, 5 tolak dengan 4, 1, 1, 4 tambah dengan 3, 2, 3, 1. Okey. Okey, sini. Kamera nampak sini? Yang ni ada 2 step kita boleh guna. Yang pertama sekali, sama juga dia operasi bergabung sama. Yang kedua, nak tolak dulu boleh, nak tambah dulu pun boleh. Tak ada masalah. Okey, katakan, cikgu saya nak buat yang belakang dulu, tambah dululah, saya suka tambah. Boleh. Okey, ini cara satu. A ialah 4, 1, 1, 4 tambah 3, 2, 3, 1. 5, 4, 3, 7. Dapat jawapan ni tolak yang ni. 8, 3, 2, 5 tolak 7, 3, 4, 5. Dapat jawapan. 5 tolak 5, sifar. 2 tolak 4. 2? Wih, mana boleh 2 tolak 4. Duit RM2 nak masuk kedai nak beli barang RM4. Boleh? No way, man. Tuan kedai halau kau keluar. Kau balik lah, duit tak cukup. Kan. Jadi kalau tak boleh buat apa? Pinjam. Oi, aku tak cukup duit pinjam dengan kau. 12. 12 tolak 4 jadi 8. 2 tolak 3 tak boleh. Pinjam lagi sini. 12 tolak 3 9. 7 tolak 7 sifar. Sifar kat depan orang tak tulis, dik. Siapa tulis diterima jawapan dia. Siapa tak tulis lagi bagus. Ini orang kata, oh budak ni bijak. Dia tak payah tulis sifar kat depan. Kecuali ada titik perpuluhan tu berbeza. 7 tolak 7? Okey, tak ada. Sebab dia duduk depan. Tulis dia 980. Kalau tulis betul ke tak betul, cikgu? Betul. Cuma kurang bijak. Orang tak tulis sifar di depan. Okey? Okey, cara B. Cara B guna wakar ni bagi nampak. Cara B. Cikgu suka cara B. Awak nak buat suka cara A, silakan. Cikgu suka cara B sebab cara B 8, 3, 2, 5 tolak 4, 1, 1, 4 garis sekali. Sama macam tadi, garis sekali. 5 tolak 4, 1. 2 tolak 1, 1. 3 tolak 1, 2. 8 tolak 4, 4. Okey. 8 tolak 4, 4. Kemudian tambah. Kenapa jawapan beza ni? Tak apa, kita buat dulu. 8 tambah 3, 2, 3, 1.
Jawapan dia bezalah. 2, 4, 7. Oh. Okey. 3,000, 4,000. Okey, ini betul. Yang ni tambah ini jadi ini. Kenapa berbeza? Kita cek buku teks. Baiklah. Kalau tolak di depan, kiraan 2, teliti kiraan 2. Cara mana yang betul? Jeng, muka surat 29. Siapa kata A betul? Siapa kata B betul? Mana dulu? Ini rahsia. Siapa tahu piramid? Siapa tahu piramid? Piramid keutamaan dalam operasi. Piramid keutamaan dalam operasi. Operasi apa kena buat dulu? Siapa tahu? Okey. Kau budak dari titi wangsa. Ini cikgu ajar murid cikgu. Kau budak dari titi wangsa. Kalau jumpa operasi, banyak-banyak operasi, 2 tambah 1, darab dengan 5, bahagi dengan 2. Tolak dengan 4. Mana dulu nak buat? Yang pertama kena kurungan. K ni adalah kurungan. Yang kurungan dulu kena buat. Yang kedua, bahagi darab. Siapa dulu kena buat? Bahagi ke darab? Operasi apa kita jumpa kat depan? Jumpa kat depan, selesaikan yang tu dulu. Jumpa darab dulu, buat darab dulu. Baru bahagi. Bukan bahagi dulu, baru darab. Okey? Bahagi darab ni dia sama aras. Sama-sama aras. Yang ketiga ialah tambah tolak. Tambah dan tolak pun sama-sama aras. Bila sama-sama aras, kena buat yang jumpa di depan dulu. Kita jumpa siapa dulu? Tolak dulu ke tambah dulu? Jumpa siapa dulu? Tolak dulu. Jadi cara ini tak boleh. Siapa dah buat cara ni? Cikgu dah buat kan? Tak boleh. Kenapa? Jawapan dia berbeza. Tengok ni jawapan 980, ni jawapan 7,442. Kenapa kita tak boleh buat tambah dulu? Sebab dia aras yang sama. Tambah dan tolak. Okey? Faham ke tak faham? Faham ke tak faham? Pandang depan. Pandang depan. Okey, good. Sebab tu, rujuk buku teks muka surat 29. Dia bagi kiraan 1, kiraan 2. Contoh nombor 2. Jawapan tu berbeza. Teliti dua-dua pengiraan. Pengiraan mana yang betul? Kiraan 1 ke kiraan 2? Kiraan 1. Kenapa kiraan 1? Sebab dia ikut susun atur. Dia ikut keutamaan operasi. Operasi tambah dan tolak sama aras. Kita jumpa operasi tolak dulu. Buat tolak dulu. Baiklah. Boleh? Boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? Faham ke tak faham? Boleh. Okey, faham, bagus. Dah faham dah. Jangan buat terbalik Jangan buat terbalik. Ini asal cikgu kira je, semua anggap betul. Baik, cikgu perasan. Sekarang kita terus masuk darab. Darab yang paling senang atas dunia. Darab dengan nombor ada sifat. Okey. Darab dah. Darab ni kena hafal sifir. Tapi darab dengan nombor ada sifat, tak hafal sifir pun kita boleh buat. Ada orang nak salin ke kau budak dari titi wangsa tadi? Kau budak dari titi wangsa. Ada orang nak salin ke? Cikgu buat balik. Cikgu buat balik kau budak dari titi wangsa tadi. Ini cikgu ajar murid-murid cikgu kat sekolah cikgu, dia tahu dah. Tadi cikgu tanya, operasi apa perlu diutamakan? Operasi apa dulu kena selesaikan? Dia akan jawab, kau budak dari titi wangsa. Dia jawab gitu. Dia tak jawab tambah tolak darab apa semua. Dia jawab, kau budak dari titi wangsa.
Okey, cikgu lukis semula untuk murid yang nak salin nota. Keutamaan, piramid keutamaan. Jumpa soalan yang dia gabungkan operasi banyak-banyak, awak kena ingat kau budak dari titiwangsa. K, kau paling atas. Kau budak dari satu aras. Kau budak dari titiwangsa. Kau budak dari titiwangsa. Siapa orang titiwangsa kat tangan? Tempat dia ada dalam formula matematik cikgu. Kau budak dari titiwangsa. K ni ingat, kau adalah kurungan. Ataupun bahasa Inggeris, bracket. B, budak adalah bahagi. D adalah darab. Okey. Bahagi dan darab. T, titiwangsa tambah tolak. Tolak tambah mana-mana depan tak apa. Ini adalah formula dia. Bila jumpa operasi bergabung, bercampur, banyak sangat operasi, ingat, oi, operasi banyak ni, ada kurungan, ada darab, ada bahagi, aku nak buat yang mana dulu ni? Ingat, kau budak dari titiwangsa. Cikgu tunjuk satu contoh ke awak. Tahu 4, walaupun tak ada lagi soalan bracket, cikgu tunjuk ke awak macam mana kita nak tu. 3, darab, dia buat kurungan, 5 tambah 1. Mana dulu nak selesaikan? Nak selesaikan, mesti ikut ni. Ni ada darab, ini ada tambah, ini ada kurungan. Nak buat yang mana ni cikgu? Nak buat yang mana? Ingat, kau budak dari titiwangsa. Siapa buat 3 darab 5? 3 darab 5 ialah 15. 15 tambah 1 jadi 16. Siapa buat yang ni? Salah. Kenapa salah? Sebab dia tak ikut kau budak dari titiwangsa. Kau budak dari titiwangsa kena buat kurungan dulu. 5 tambah 1 dulu. 3, B ini yang betul. B yang betul. 3 darab 5 tambah 1 ialah 6. 3 darab 6 kita dapat jawapan 18. Sama ke tak sama jawapan? Sama ke tak, dek? Sama ke tak? Tak sama. Yang mana betul? Yang ini. Faham ke tak faham? Faham ke tak faham? Bagus. Kenapa? Yang ini betul sebab kita selesaikan yang kurungan dulu. Cikgu, darab kan lagi tinggi daripada tambah. Kenapa buat tambah dulu? Sebab tambah berada dalam kurungan. Sebab tu dia special, kena jawab dulu. Faham? Okeylah. Kalau dia sambung lagi soalan dia sini, bahagi. Bahagi 2. Sambung lagi soalan, selama juga kita selesaikan yang ni dulu. 3 darab 6 bahagi 2. Bila ada darab dengan bahagi, mana dulu nak selesaikan? Selesaikan dari depan. Sebab dia sama aras. Bahagi yang darab sama aras. 3 darab 6, 18. 18 bahagi 2, kita dapat 9. Faham? Jangan buat 6 bahagi 2 dulu. 6 bahagi 2 pula 3. 3 darab 3 pun 9 juga. Tapi kita ikut keutamaan dia. Dia sama aras. Siapa duduk depan, kita selesaikan orang depan dulu. Faham? Baik. Jom kita masuk darab. Darab. Apa itu darab? Darab ni sebenarnya tambah berulang. 3 darab 4 bermaksud 3 tu ada 4 kali. 3, 3, 3, 3. Awak pun tambah. Weh, 12. Sebab tu darab. Itulah darab. Ataupun 3 darab 4 juga kita boleh buat. 4 tu ada 3 kali. 4, 4, 4. 4 tambah 4 tambah 4, 12 juga. 2 darab 5. 2 tu ada 5 kali. 2, 2, 2, 2, 2. Tambah semua dapat 10. Ataupun 5 tu ada 2 kali. 5, 5, 10 juga. Tapi kita kena hafal. Sifir mesti ingat. Siapa belum hafal sifir, hari ini, bermula hari ini, tolong hafal sifir. Esok, tak payah sifir banyak-banyak. Esok hafal dulu sifir 2. Lusa sifir 3. Lama-lama habis semua sifir. Boleh? Okey, kita pergi kepada darab dengan nombor ada sifat. Darab dengan 10 dulu. 100 dan 1000. Yang ni darab paling senang atas dunia. Orang tak hafal sifir pun boleh jawab. Tengok nombor 1. 43 darab dengan 100. Berapa jawapan dia? Senang sangat. Tulis balik 43. Berapa sifar? Tambah je.
1, 2. Dah siap? Ha? Dah siap, cikgu? Dah. Betul ke ni? Betul. Nombor 2. 825 darab 10. Macam mana, Dik? Tulis balik. 825. Berapa sifar? 1 tambah 1. Dah siap? Dah. Betul? Betul. Faham? Nombor 3. 7 darab 1000. Tulis balik 7. 7. Berapa sifar? 3. Dah siap. Gila senang. Faham? Boleh faham? Bila darab dengan 10, 100 ribu, 10 ribu, 100 ribu, sejuta, tambah je sifar. Asalkan nombor dia depan dia 1. Macam mana nak buat darab dengan nombor yang ada sifar tapi bukan 1 kat depan. Ini ada dalam buku teks awak. Kalau contoh, dia buat contoh darab dengan 20, contoh darab dengan puluh darab dengan ratus. Okey? Tak apa, cikgu ajar awak, okey? Cikgu padam balik yang ini. Yang ni cikgu biarkan dulu. Weh, 9, 10 dah. Last dah. Pandai tahun 5 pula. Habis dengan murid tahun ni je. Okey, katakan 475 darab dengan 20. Nampak? 475 darab dengan 20. Awak buat darab dalam bentuk lazim. Darab dengan 2. Kosong tu letak belakang. Ni jawab darab. Yang ni tak payah darab. Macam mana cikgu? Darab dengan 2 je. Anggap ni tak ada. Anggap tak ada. Dia ada. Anggap tak ada. 5 darab 2, 10. Naik 1. 7 darab 2, 14 tambah 1, 15. 4 darab 2, 8 tambah 1, 9. Sifar dia adalah 9,500. Tak percaya, tekan kalkulator. Kalau salah, awak datang potong kepala cikgu. Best tak? Nombor 5. Nombor 5 katakan 400 darab dengan 30. Macam mana cikgu? Banyaknya sifar ni cikgu. Banyaknya sifar kalau letak semua sifar tu belakang. 400 darab 3 macam ni je. Sifar biar duduk belakang. Sifar ni biar duduk belakang. 4 darab 3 je. Anggap tak ada. 4 darab 3 berapa? 12 cikgu. Okey, sekarang sifar semua jatuh. Gedebuk jatuh. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dah siap. Nampak ke tak nampak? Nombor 6. 1, 2, 3, 6. 1, 2, 3, 6. Sebab 4 dengan 5 duduk sana. Okey, sekarang 230 darab dengan 60 cikgu. Macam mana cikgu? Macam mana? Kita buat bentuk lazim. 2, 3, sifar, darab, 6, sifar, garis. Anggap dia tak ada. Anggap kita darab dengan 6 je. 3 darab 6, 18. 2 darab 6, 12 tambah 1, 13. Dah siap dah darab cikgu buat apa? Buka. Ada berapa sifat? 2. Nak buat apa 2 ni? Gedebuk jatuh. 1, 2. Dah siap. Senang ke tak senang? Kalau darab dengan 10, 100 ribu lagi senang. Kalau darab yang nombor ada sifar, ingat letak je sifar kat belakang. Tutup dulu. Anggap tak ada. Dah siap darab, baru kita buka, gedebuk jatuh. Kena jatuh sifar tu. Kalau kau tak letak sifar kat bawah, salah. Faham? Okey, dah 9 suku. Dah. Buka buku teks. Muka surat 29. Soalan nombor 1. A, B, C, D semua. 29 soalan nombor 1. Kemudian kita buat latihan muka surat. Mana dah hadap ni? Muka surat 36. 29 nombor 1. MS 29. Nombor 1 semua sekali A, B, C, D. Muka surat 36. Kita akan buat soalan yang darab dengan 10 ni, 20. Yang ada sifat ni, yang kita baru belajar tadi. Soalan nombor 1 juga. Okey.
Soalan nombor 1 juga. Nombor 1 juga. Nombor lain belum. Nombor lain kita tak belajar lagi. Minggu depan pula nombor lain. Muka surat 36, nombor 1. Nanti dia akan keluar kat bawah ni. Keluar kat live ni, kat bawah ni. Cikgu dah type dah. Cikgu suruh kawan cikgu buat dah. Okey. Tengok kat bawah. Muka surat 29, nombor 1. Muka surat 36, nombor 1 juga. Itu sahaja untuk tugasan minggu ke-6 kita. Dah 6 kali dah jumpa murid tahun 4 power. Okey, boleh? Okey, semua murid. Pandang ke depan. Amboi, dah buat kerja, dah ambil buku tulis semua tu. Rajin betul, sabar. Letak pensel tu. Pandang ke depan. Okey. Kita sudah pun berada di akhir kelas tahun 4. Sebentar lagi kelas tahun 5. Bila di akhir kelas, kena buat apa? Murid-murid lama tahu dah. Murid baru kena buat apa bila habis belajar? Kena ucap terima kasih pada guru yang mengajar kita. Jadi semua murid duduk tegak. Duduk tegak-tegak. Pandang cikgu. Pandang cikgu. Duduk tegak. Okey, sekarang ikut cikgu. Tak payah menjerit. Ni tak payah menjerit. Ikut cikgu. Terima kasih, Cikgu Fadli. Terima kasih murid-murid semua. Sebelum, sekejap lagi kita ada iklan. Sebelum iklan, cikgu nak tunjuk ikan. Ada orang komen, lama cikgu tak tunjuk ikan. Dia rindu nak tengok ikan. Okey, kita tunjuk ikan sekejap. 1 minit. Kemudiannya murid tahun 5, sabar. Sekejap lagi akan bersama cikgu dalam kelas. Ya. Iklan sekejap lagi best tau. Iklan ni iklan tentang buku yang cikgu tulis. Cikgu ada tulis buku. Best iklan sekejap lagi. Okey, kita masuk kepada iklan. Tahun 5 sekejap lagi ya.
Hai, semua murid tahun 5 masih bersama cikgu lagi. Okay, yang baru join, share dulu. Kita bagi ramai-ramai dapat belajar malam ni. Minggu depan dah masuk belajar secara bersemuka. Awak masuk sekolah dah Minggu ni adik-adik di tahun 1 dan 2 dulu. Okey. Minggu lepas tahun 5 kat mana Cikgu tak tanda lah, ilaha illallah. Cikgu rasa cikgu dah tanda. Minggu lepas murid tahun 5 siapa yang tu tulis komen muka surat berapa kita buat latihan. Surat 22 ke? Cikgu buat buku je, cikgu ada buku. Lama dah sebenarnya buku tu. Ada orang kata, saya Muhammad Ryan bin Muhammad Ridwan dari Johor. Saya dah baca buku cikgu, lawak sangat. Buku cikgu memang sesuai untuk murid sekolah rendah. Buku tu buku-buku lawak, buku-buku ada juga cerita-cerita sedih, cerita inspirasi tentang anak-anak murid cikgu yang betul. Cerita betul-betul cikgu sekolah. Sampai 26 cikgu. Okey, terima kasih siapa yang respon. Arsikin Jaafar, bagus dia ingat. Oh, kita buat yang muka surat 26. Darab sama juga kita masuk darab. Sama juga murid tahun 4 tadi kita masuk darab. Kemudian kita masuk darab nombor biasa. Kita masuk darab nombor 10. Cikgu juga akan ajar darab teknik letis malam ini. Okey, murid tahun 5. Weh, banyak betul aku nak ajar. Masa tak banyak dah ni. Dah. Kau budak dari Titi Wangsa. Ingat tu Tahun 5. Nak mula kelas dah. Lama aja tahun 4 malam ni. Tapi tak apa. Ilmu, siapa dah tonton murid ilmu tahun 4 tadi, sama juga dengan ilmu murid tahun 5-nya. Darab asas dengan 10, 100, 1000 tu sama. Jadi kita akan pergi dengan pantas. Darab 10, 100, 1000, cikgu ajar darab teknik letis dan juga darab cara biasa, cara kuno. Cara bentuk lazim. Baiklah. Where is my marker? This is my marker. Tahun 5 kita akan belajar darab sebelum mula kelas. Sebelum mula kelas kena buat apa? Yes, kena bagi salam. Bagi salam kepada guru kita. Semua murid duduk tegak. Pandang depan. Duduk tegak, letak pensel. Okey, ikut cikgu. Semua murid ikut cikgu. Tak perlu menjerit. Ikut cikgu tahun 5. Murid tahun 4, murid tahun lain yang tonton pun ikut sama. Ikut cikgu. Assalamualaikum, Cikgu Fadli. Waalaikumsalam, murid-murid. Dan untuk murid-murid non-Muslim, murid-murid Islam pun boleh ikut juga. Kita ucap selamat sejahtera. Okey, duduk tegak. Selamat sejahtera, Cikgu Fadli. Okey, selamat sejahtera murid-murid semua. Malam ni kita sambung topik darab. Kita kena pantas, masa tak panjang. Sekejap lagi tahun 6 pula. Murid tahun 5 darab. Yang pertama sekali darab dengan 10, 100, 1000. Cikgu percaya ramai murid tahun 5 dah tonton cikgu ajar murid tahun 4 tadi. Sama, konsep dia masih sama. Bila darab dengan 10, 100, 1000, awak cuma perlu tambah sifat sahaja. 362 darab dengan 1000. Berapa? Tulis balik 362. Berapa sifar? 3. 1, 2, 3. Letak lagi 362. Letak je. Tambah je. 1, 2, 3. Dah siap. Betul? Tak percaya, tekan dekat kalkulator. Kalau salah, awak datang potong kepala cikgu. Okey? Okey ke tak okey? Okey. Nombor 2.
1256. Darab 100 macam mana cikgu? Tulis balik 1256. 1256. Nak kena tambah berapa sifar? 2 sifar. Sebab ada 100 ada 2 sifar. Ini jawapan dia 125,600. Cuba tekan kalkulator. Kalau cikgu jawab ini salah, awak datang potong kuku cikgu. Janganlah potong kepala. Mati cikgu. Siapa nak mengajar awak? Tapi yang ni confirm betul lah. Okey. Faham? Okey, yang ketiga. Ini cikgu nak ajar basic pendarapan. Basic darab ni ramai lagi murid salah. Dia salah pertama sekali sebab dia tak hafal sifir. Aku geram betul. Tahun 5 tak hafal sifir lagi. Nak kena siku lipat ni. Tahu? Kalau murid cikgu pergi pegang kepala, pegang pinggang dia, pong gitu. Tak adalah. Kalau cikgu buat betul-betul, cikgu tak boleh mengajar sekarang. Cikgu duduk dalam penjara dah. Tapi nak bagi tahu cikgu geramnya, murid tahun 5 tak hafal lagi sifir. Murid tahun 2 dah hafal sifir tahu. Okey. Apa? 4,627 darab dengan 4. Bila darab dengan 4, bermaksud kita kena hafal sifir 4. Kena hafal sifir 4. Siapa tak hafal sifir tu? Memang cikgu marah. Murid cikgu memang dia tahu dah. Tak hafal sifir, dia akan kena. Murid cikgu yang depan cikgu tu, murid yang cikgu ajar depan kat sekolah cikgu. Yang murid-murid maya pun, yang jauh secara live pun, wajib hafal sifir, okey? Sifir itu jantung matematik. Awak boleh hidup tak tanpa jantung? Mati. Jari boleh hidup tanpa jari? Boleh. Jari awak terpotong. Kena pisau. Ataupun putus terus. Boleh hidup. Ada orang kudung tangan. Boleh hidup. Ada tak orang hidup tanpa jantung? Tak boleh. Matematik tak boleh hidup tanpa sifir. Sebab sifir itulah jantung pada matematik. Ini kita buat darab secara kuno. 4,627 darab 4. Letak belakang. Setiap nombor di atas, ini basic dia. Setiap nombor di atas kena darab dengan 4. 7 kau kena darab dengan 4. 2 kau kena darab dengan 4. 6 kau kena darab dengan 4. 4 kau kena darab dengan 4. Dia macam tu. Ini asas dia, kena mula dari belakang. Tak boleh nak buat depan dulu. Mula dari rumah sah. 7 darab 4 berapa? 28. Malas cikgu nak tunggu awak jawab, lambat. 2 darab 4, 8. Tambah 2, 10. 6 darab 4, 24 tambah 1, 25. Naik 2. 4 darab 4, 16, 17, 18. Dah siap. Ini cara kuno. Cara kuno. Cara lattice. Kita panggil teknik lattice. Teknik lattice. Macam mana nak buat teknik lattice? Ada lagi murid tahun 5 tak pandai teknik lattice? Sepatutnya awak dah pandai seawal darjah 3. Darjah 3 dah belajar teknik lattice tahu. Murid cikgu ajar tahun 3, cikgu dah ajar teknik lattice. Teknik lattice lagi senang. Macam mana senangnya? Soalan yang sama. Cikgu buat sini ya. 4, 6, 2, 7 darab 4. Ini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 angka. 4 angka. 1, 2, 3, 4. Kena buat 4 kotak. 1, 2, 3, 4. 4 kotak. Ini ada 1 angka. 1 kotak mengiring. Cukup dah. Tulis balik. Ni. Ni dek, ikut ni. Atas ni kotak 6, kotak kotak ini adalah kotak untuk 4. Kotak ini kotak untuk 6, kotak ini untuk 2, kotak ini untuk 7. Tulis darab kat ujung ni, 4 kat sini. Lepas tu buat apa? Lepas tu kita potong dari bucu ke bucu. Kena sebut bucu ke bucu. Potong biar lebih. Guna pembaris lah. Bucu ke bucu. Bucu ke bucu. Bucu ke bucu. Potong gitu. Teknik lattice dia power. Kenapa dia power? Kalau teknik kuno, dia kena darab dari belakang. 7 dulu kena darab 4. Tak boleh buat 4 darab 4 dulu. Tak boleh. Teknik lattice dia boleh. Mana-mana nombor awak nak darab dulu boleh. Ini powernya teknik lattice. Ini istimewanya teknik lattice. Contoh, awak nak buat 4 darab 4 dulu. Boleh jawab dari depan. 4 darab 4, 16. Kena tulis dalam kotak ni. 4 darab 4, 16. Tulis 1, 6. Lepas tu tak nak dah. Nak buat yang belakang pula. Boleh. 7 darab 4, 28. 28.
Kemudian nak buat depan balik? Boleh. 6 darab 4, 24. 24. 2 darab 4, 8. Tak boleh tulis 8. No way, man. Habis tu, kena tulis sifar 8. Lepas tu buat apa cikgu? Apa benda ni? Mana jawapan dia? Sabar. Dah siap ni, jawapan dia adalah dari sini. Turun. 8 jatuh. 8. 2 dengan 8 kena tambah. 2 tambah 8, 10. Sifar kat sini, 1 naik atas ni. 1 tambah sifar tambah dengan 4. 5. 2 tambah 6, 8. 1 tak ada tambah apa-apa. 1. Jawapan kita, inilah jawapan kita. 18508. Sama ke tak sama? Sama ke tak sama? Jawapan dia tetap sama. Mana-mana cara boleh. Siapa suka cara ni, guna cara ni. Siapa suka teknik lattice, guna teknik lattice. Untuk murid-murid cikgu, cikgu akan, kalau ada soalan, cikgu suruh dia jawab dua-dua teknik. Setiap soalan. Banyak-banyak soalan dia jawab, lepas tu dia suka yang mana, baru cikgu putuskan, okey, sekarang awak boleh pilih mana-mana cara awak suka. Ada murid pilih ni, ada murid pilih ni. Okey? Okey. Nampak? Inilah dia teknik lattice. Okey. Yang seterusnya. Teknik lattice lagi. Katakan soalan tu berbunyi macam ini. Soalan tu 3265 darab dengan 23. Macam mana cikgu nak buat teknik lattice? 1, 2, 3, 4. Dia mesti ada 4. 1, 2, 3, 4. Sebab 3 ni kat mana? Kat atas ni. 2, 6, 5. Darab kat bucu ni. Ni cikgu 2 nombor ni. 2, 3 nak letak mana? Kalau darab dengan 2 nombor, kita potong dia 2. 2 kat atas, 3 kat bawah. Faham? Sebab dia 2 nombor. Tadi 1 nombor darab 4. 1 kotak je lah. Kalau 2 nombor, tambah lagi 1 kotak di bawah dia. Darab 23. Lepas tu, buat garisan bucu ke bucu. Ikut cikgu. Sebut. Jangan malas nak sebut. Bucu ke bucu. Okey, good. Siapa yang ikut, bagus. Siapa yang tak ikut tu, tak bagus. Buat garisan bucu ke bucu. Mana marker lain. Marker merah ni pula. Ni bucu ni ke bucu. Bucu ke bucu. Ni macam mana cikgu? 2 bucu. 2-2 kita harung. Ni. Tu dia. Lepas tu nak buat macam mana? Kita pun darab. 5 darab 2, 10. Nak buat yang bawah pula cikgu? Boleh. 5 darab 3, 15. Nak buat yang depan ni? Boleh. 3 darab 2, 6. 6. 3 darab 3, 9. 3 kan 9, kena letak sifar 9. 6 darab 2, 12. 2 darab 2, 4. 2 darab 3, 6. 6 darab 3, 18. Wih, banyaknya nombor cikgu. Habis tu nak buat apa? Macam tadi juga, jatuh. Jatuh je. 5. Alah, marker ni. Kena beli marker baru dah cikgu. Habis dah marker cikgu. Mana marker hitam pula. 5. Sifar kena tambah dengan 1 tambah dengan 8. Sifar tambah 1 tambah 8, 9. 1 tambah dengan 2, 3. 3 tambah 1, 4. 4 tambah 6, 10. Naik 1 atas. 1 tambah 1, 2. 2 tambah 4, 6. 6 tambah 9, 15. 1 tambah sifar tambah 6 tambah sifar, 7. Sifar kat depan tak payah tulis. Jadi jawapan kita ialah 75,095. Betul ke tak ni? Betul ke tak? Cuba tekan di kalkulator. Kalau tak, cuba kita buat bentuk kuno. Apa cara darab bentuk lazim biasa? Cikgu padam yang ni.
Cikgu padam yang ni. Kita buat soalan sama guna teknik biasa. Woi, lama dah ni. Tak apa, murid tahun 6 pun boleh ulang kaji balik. Murid tahun 5. 3, 2, 6, 5. 3, 2, 6, 5 darab 23. Nombor sama, soalan sama ya. Macam mana nak jawabnya? Pandang depan. Pandang depan. Good. Okey, macam mana nak jawab? Sekarang kena darab satu-satu. Ini ada murid tak pandai lagi. Murid tahun 5 tak pandai darab dengan nombor 2 angka. Dia tak pandai. Kita anggap nombor ni tak ada. Hilang. Kita anggap ada 3 je. Semua nombor kena darab dengan 3. Okey, kita anggaplah benda tu ada, kita anggap. Maka biru. 5 darab 3, 15. Naik 1. 6 darab 3, 18. Tambah 1, 19. 2 darab 3, 6. Tambah 1, 7. 2, 3 darab 3, 9. Dah siap darab 3, baru kita darab 2. Nombor atas ni boleh padam. Guna pemadam boleh padam. Kenapa padam? Sebab takut awak keliru. Takut keliru. Boleh padam. Okey, baru kita buat darab dengan 2. Anggap 3 tak ada pula. 5 darab 2 kena ikut rumah dia. 5 darab 2, 10. Sifar kat sini. Sini biar kosong. Kenapa? Sebab kita darab 2 ni. Rumah 2 adalah rumah 10. Ini adalah rumah 10. 9 ni kan 90. Rumah 10. 5 darab 2, 10 naik 1 atas. 6 darab 2, 12 tambah 1, 13. 2 darab 2, 4 tambah 1, 5. 3 darab 2, 6. Garis, garis. Tambah. 5, gedebuk jatuh. 9 tambah sifar, 9. 7 tambah 3, 10. Naik 1. 1 tambah 9 tambah 5, 15. Naik 1, 75. Sama ke tak sama? 75095, 75095. Sama. Dua-dua betul. Tak percaya, ambil kalkulator, tekan. Kalau salah, datang kat sini, potong kuku cikgu. Potong kepala mati ya cikgu. Siapa nak jawab? Potong kuku cikgu tak apa. Okey. Mana-mana cara boleh guna. Ada orang tanya, cikgu boleh tak guna teknik lattice dalam peperiksaan? Boleh ke tak? Boleh. Dalam UPSR boleh ke tak? Boleh. Dapat markah tak? Dapat. Faham? Ia adalah teknik yang kita terima pakai untuk menjawab soalan peperiksaan. Untuk menjawab soalan peperiksaan. Pandang depan. Pandang depan. Bagus. Letak dulu pensel itu. Ada sibuk nak menulis, nak salin. Letak dulu pensel. Cikgu nak tahu awak faham ke tak faham? Boleh buat ke tak boleh teknik lattice? Teknik lattice, dia ada satu lagi teknik box method. Box method. Itu teknik kotak. Kita pecahkan 3,265, kita pecahkan kepada 3,260 dan juga 5, kita darab dengan 20 dan darab dengan 3. Itu lain kali lah. Ini teknik lattice je. Cikgu ajar basic lattice. Okey? Boleh? Boleh? Oh. Okey, untuk murid tahun 5, itu sahaja malam ini. Banyak ni ilmu sebenarnya malam ni. Darab dengan 10, darab dengan 100,000, darab dengan satu angka bentuk lazim, darab dengan 2 angka bentuk lazim ni 2 angka. Darab dengan satu angka teknik lattice tadi, cikgu dah padam tadi. Darab dengan 2 angka teknik lattice. Kalau 3 angka, boleh juga tambah ke bawah 3. Sama juga, garis bucu ke bucu. Sama juga. Sama juga. Awak cuba dulu 1 dengan 2 angka dulu. Sekarang buka buku teks, muka surat. Nampak tak ni Lan? Gambar aku. Buku teks, muka surat 32. Soalan nombor 1. Senangnya soalan nombor 1. Soalan nombor 2. Soalan nombor 2 tu buat teknik lattice. Cuba buat teknik lattice. Cuba buat. Siapa tak pandai, bila dia cuba, dia akan jadi pandai. Soalan nombor 3. Buat semua. 1, 2, 3. Buat terus. Nanti bila awak pergi sekolah minggu depan, cikgu awak ajar dah ni, awak dah buat, dah siap dah pun, awak boleh, awak dah faham dah. Senang. Sangat senang bila kita buat benda yang sama 2 kali. Okey? Buat 1, 2, 3 terus. Seminggu ni masa kita tahu.
Buat nombor 1, 2 dan 3. Muka surat 32. Dah tulis kat bawah. Muka surat 32. Muka surat 32, nombor 1, 2 dan 3. Okey. (32) nombor 1, 2 dan 3. Okeylah. Boleh faham kan? Okey, semua murid tahun 5, cukuplah dulu untuk malam ini. Sekejap lagi murid tahun 6 pula. Murid tahun 6 pula. Sebelum habis kelas, kena apa? Pandang depan. Semangat sikit, kita dah habis kelas dah tahun 5. Tegak. Yo, cikgu. Semangat sikit, semangat sikit. Pandang depan. Okey, sebelum kita tamatkan untuk kelas tahun 5, mesti apa sebelum tamatkan? Yes, mesti ucap terima kasih. Semua murid duduk tegak. Ikut cikgu sebut. Terima kasih, Cikgu Fadli. Terima kasih murid-murid semua. Okey, itu saja murid tahun 6, jumpa sebentar lagi. Murid tahun 5, tonton dulu video yang cikgu buat waktu cikgu pergi bantu di Ceras hari itu. Bantu keluarga India, keluarga China, keluarga Melayu, orang-orang susah. Nanti awak pun bantu juga orang lain nanti, okey? Okey, itu sahaja untuk tahun 5 malam ni. Tahun 5, tahun 6 tunggu Sekejap lagi tahun 6. Okey, murid tahun 6.
Teknik letis malam ni Murid tahun 5. Murid tahun 6 pandai tak teknik letis? Sepatutnya awak pandai. Sepatutnya. Hai, murid-murid tahun 6. Murid paling besar dalam kelas cikgu. Ada murid tingkatan 1, tingkatan 2 pun join juga. Itu tak kira lah. Sebab dia dah tingkatan 1, tingkatan 2. Tapi murid tahun 6 adalah murid paling besar dalam kelas cikgu. Awak yang paling matang. Paling matang, awak yang paling cerdik. Faham? Awak sekarang, awak dah besar-besar dah. Ada murid tahun 6 lagi besar pada cikgu. Ada murid cikgu. Badan dia besar. Okey. Jadi murid besar kena tindakan macam orang besar, macam orang bijak. Awak tak boleh lagi macam murid tahun 1. Murid tahun 1 kencing dalam kelas pun ada. Terberak dalam kelas pun ada. Murid tahun 1 botol air nak buka pun tak boleh. Tak boleh ketat, tak boleh. Murid tahun 6 ada. Semua boleh buka sendiri. Kan? Murid tahun 1 akan cari cikgu. Cikgu buka botol air saya. Dia tak boleh buka. Sebab dia kecil lagi. Awak dah makin besar, awak kena matang. Siapa yang tonton video tadi, itu antara aktiviti cikgu setiap minggu. Setiap minggu cikgu akan pergi ke mana-mana rumah orang miskin, kita akan bantu. Semalam pun cikgu pergi ke rumah perlindungan. Siapa yang tonton video live cikgu semalam, cikgu buat kelas kat sana semalam. Kita rebus pakaian dia. Ada baby-baby yang kurang bernasib baik. Kurang bernasib baik, ada yang autism. Tahu autism? Tak tahu. Disleksia tahu? Tak tahu. Autism ni dia tak sempurna akal dia. Disleksia pun sama. Dia ada, kita panggil murid istimewa. Murid berkeperluan khas. Murid berkeperluan khas. Okey? Dia tak sama macam kita. Kalau awak jumpa, jangan gelakkan dia. Dia perlu bantuan. Dia perlu sokongan. Kita perlu sayang dia. Perlu berkawan dengan dia. Cikgu pergi semalam. Ramai murid-murid macam tu. Ada seorang murid dalam kelas cikgu. Dalam kelas cikgu semalam. Cikgu buat live semalam. Murid tu umur dia 13 tahun. Tapi dia masuk dalam kelas cikgu belajar silibus tahun 1, 2, 3. Cikgu tanya nilai tempat, dia tak tahu lagi. Umur dah 13 tahun tahu. Dia tak tahu. 10% tak tahu lagi. Kenapa? Sebab dia ada kekurangan. Jadi kita kena bantu dia. Tapi dia sangat rajin. Nama dia Adam Haikal. Cikgu cukup suka semalam Adam Haikal. Dia rajin, muka dia manis, senyum je. Cikgu tanya, dia jawab. Salah pun dia tak malu. Umur dia dah 13 tahun tahu. Lagi tua daripada awak yang umur 12 tahun. Dia datang nak masuk dalam kelas semalam, tak boleh berjalan. Kaki dia tak boleh berjalan. Orang dukung. Dukung ni. Letak atas kerusi. Belajar. Orang dukung. Dukung pula dia bawa juga dengan urine bag. Urine bag ni air kencing. Dia tak boleh nak buang air kencing sendiri. Tak boleh buang air kecil sendiri. Kena keluar terus ke urine bag. Dia pakai pampers. Dia tak boleh buang air besar sendiri. Dia tak boleh makan terlampau banyak. Nanti dia akan perut dia meragam. Dia ada penyakit thalassemia. Apa? 2-3 jenis penyakit. Cikgu lupa. Penyakit nama penyakit tu pelik lah. Kita nak sebut tak pandai. Cikgu bukan doktor. Cikgu matematik. Tapi bila kita tengok orang yang kekurangan macam tu. Tapi semangat dia belajar bagus. Cikgu cukup respect. Bagus. Dia tak pandai pun. Tapi cikgu respect. Cikgu suka, cikgu sayang budak itu. Kenapa? Kenapa? Sebab dia rajin belajar, dia ikut arahan, dia tak malu dia ada kekurangan. Awak yang sempurna, boleh berjalan kaki pergi tandas, boleh makan banyak mana boleh makan, boleh bergerak sendiri, akal yang bijak, awak malas, awak memang rugi. Cikgu cukup tak suka murid macam tu. Dia sempurna, dia pemalas. Oh, cikgu tak suka. Okey. Lagi cikgu tak suka murid yang membuli. Cikgu cukup pantang murid yang membuli. Murid yang membuli kalau sekolah cikgu memang siap. Dia akan tahu, dia akan serik bila kena dengan cikgu. Dia sihat, tubuh badan dia besar, dia gunakan tangan dia ni, Tuhan bagi tangan dia kuat, badan dia besar, kaki dia kuat, dia pergi sepak orang. Dia pergi tumbuk orang, dia pergi pukul orang. Dia pergi pau budak-budak kecil. Oh, dia tahu 6, oh aku besar ni, oh budak yang 1. Mai sini duit RM1. Pergi kat budak tahun 2, pergi luku kepala, gum, duit kau. Oh, cikgu cukup pantang. Murid pembuli dapat dengan cikgu memang dia serik. Jangan gunakan kekuatan kita, kelebihan kita untuk buli orang. Kita guna kekuatan kita, tangan kita, kaki kita untuk bantu orang. Contoh kalau jumpa orang tak boleh jalan. Aku kuat ni, sihat. Angkat orang tu. Nampak ada buta lintas jalan. Tarik tangan dia, tahan kereta, pimpin lintas jalan. Sebab kita celik. Kita boleh memandang. Ada yang join kelas cikgu, mata dia tak boleh lihat. Ada yang join kelas cikgu. Dia dengar je. Mata dia rabun sebab pakai spek yang tebal. Murid keperluan khas. Ada. Ada mak dia dah kirim gambar ke cikgu. Ada yang kurang pendengaran. Telinga tak dengar.
Join juga kelas live cikgu. Tapi cikgu cukup suka mereka sebab mereka rajin. Kita sempurna, tolong jangan jadi pemalas. Tolong jangan jadi pembuli. Boleh ingat pesan cikgu malam ni? Boleh ingat pesan cikgu macam ni? Ingat sampai mati. Ingat sampai mati pesan cikgu. Kita kena buat baik pada orang. Kita guna kekuatan kita untuk bantu orang. Bukan guna kekuatan kita untuk bully orang. Jangan jadi pembuli. Jangan jadi pembuli. Kecil-kecil awak dah mula membuli, besar-besar awak akan jadi pencuri, awak akan jadi samsing. Awak ingat hebat sangat ke kalau orang samsing ni, gangster ni? KL gangster awak ingat hebat sangat? Tak adanya. Semua akan ke lock up. Tak ada orang yang berjaya dia tu sebagai gangster, tak ada. Tak ada gangster jadi jutawan, tak ada. Semua akan ke lock up. Faham? Jadi, awak murid tahun 6 paling besar, cikgu tahu awak faham apa yang cikgu cakap. Kalau cikgu cakap benda ni pada murid tahun 1, dia faham tak faham sebab dia akal dia tak matang lagi. Awak akal dah bijak, dah matang, dah besar, badan lebih besar pada cikgu. Awak faham apa cikgu cakap, awak kena ingat baik-baik, amalkan dalam kehidupan harian. Okey? Faham? Cikgu bukan saja nak ajar matematik, bukan. Kelas live cikgu bukan semata-mata ajar matematik, cikgu nak ajar tentang adab, tentang sikap kita, apa kita kena buat bila jumpa orang lemah, apa kita kena buat bila kita ada lebih. Kita jadi orang kaya, kita bantu orang miskin. Macam tu. Faham Baiklah. Baiklah, bagus. Tahun 6 bagus. Cikgu suka tahun 6 sebab dia senang faham, dia dah bijak, dia dah besar. Jadi semua murid duduk tegak. Duduk tegak. Sebelum mula belajar, wajibkan diri kita bagi salam kepada guru kita. Bagi salam pada guru kita. Jangan kurang ajar, jangan biadab, jangan rasa besar sangat sampai nak bagi salam pun malas. Tak perlu menjerit pun. Tak perlu menjerit. Tapi bibir kena gerak. Tak nak bagi salam dalam hati. Cikgu tak nak. Cikgu cukup tak suka murid bagi salam dalam hati. Kalau cikgu masuk kelas, cikgu bagi salam, ada murid tak bagi salam, orang lain duduk, murid tu akan berdiri, cikgu suruh bagi salam kat cikgu 100 kali. Kau bagilah salam, setengah jam tak apa, aku nak berdiri sini. Cikgu akan tunggu dia bagi salam. Sebab dia biadab. Mula dengan kelas pun tak nak bagi salam. Lepas tu dia akan serik. Lepas tu bila cikgu masuk kelas, dia akan mulakan dengan salam. Dia dah berubah sikap jadi baik. Dah jadi baik, cikgu suka balik, cikgu sayang balik dia. Faham? Jadi semua murid tahun 6 duduk tegak. Duduk tegak. Ikut cikgu, tak perlu menjerit. Gerakan bibir kena ada. Kena ada suara perlahan pun tak apa. Duduk tegak, tak payah berdiri, duduk tegak. Ikut cikgu. Assalamualaikum, Cikgu Fadli. Waalaikumsalam, murid-murid tahun 6. Bagus. Sekali salam dah pandai dah. Okey, murid-murid non-Muslim, tetap kena ucap selamat sejahtera. Okey, sebahagian adab menuntut ilmu. Mengucapkan selamat pada guru kita. Murid Islam pun boleh ikut, dapat pahala juga. Okey, ikut cikgu murid-murid non-Muslim. Selamat sejahtera, Cikgu Fadli. Selamat sejahtera murid-murid semua. Okey, kita dah dekat pukul 10 dah pun. Dah dekat pukul 10, murid tahun 6. Ingat lagi? 3 peraturan cikgu. Nombor 1, duduk tegak. Nombor 2, bila cikgu bagi kerja, kena siapkan. Nombor 3, bila cikgu kata, pandang depan, yang ni kena jawab dengan semangat. Yo, cikgu. Jawab dengan semangat. Jangan malu-malu. Jangan malu-malu. Yo, cikgu. Jawab dengan semangat. Kalau tengah menulis, letak pensel, duduk tegak. Yo, cikgu. Sedang minum air, letak botol air. Yo, cikgu. Boleh, kita akan test sekejap lagi. Sebelum tu, kita dah buat muka surat berapa? Murid tahun 6. Siapa yang buat kerja cikgu? Kita dah buat muka surat. Oh, dah harap ni kan, 26. Okey, kita akan masuk bagi pecahan malam ni. Cikgu nak magic. Alamak, cikgu tak prepare magic malam ni. Baik, tak apa. Kita akan buat magic last kali, kita akan buat magic tu. Lupa magic malam ni. Oi, ramai jawab ya cikgu. Betul nak magic juga, please. Okey, Rudy tak boleh. Kita akan buat magic sekejap lagi. Sebelum tu, pandang depan. Pandang depan. Good. Okey, kita buat magic dulu lah. Sebelum belajar, nak sangat magic. Lupa malam ni. Okey, cikgu akan hilangkan 2 shilling ini.
Okey, cikgu akan hilangkan 2 shilling ini. Okey. Tengok betul-betul Cikgu akan gosok je. Alamak, tak hilang Ni, kita cuba lagi sekali, tak hilang. Tak jadilah magic malam ni. Okey, cuba lagi sekali. Sudah hilang. Ni pula. Okey, ni pula. Ni pula nak hilang juga. Kita masuk dalam ni Kita masuk dalam ni. Masuk dalam tangan. Okey. Ni, duit ni kita akan masuk ke tangan ni. Aduh. Sekali lagi. Masuk dah. Penuh nanti duit dalam ni. Nanti hari raya cikgu keluarkan ke bawah ni. Dia keluar banyak. Okey? Nah, nanti kita buat magic lain pula. Baiklah. Sekarang kita masuk sebelum mula kelas tahun 6, bagi tumpuan. Cikgu nak semua murid tahun 6 fokus. Kita main satu permainan sebelum bermula. Semua orang angkat satu jari. Cikgu suka main-mainan, cikgu suka main. Sebab ramai murid buat silap. Dia tak fokus. Angkat satu jari. Cikgu kata, pipi. Tunjuk pipi. Dagu. Dahi. Boleh? Kalau cikgu tunjuk silap, jangan ikut cikgu. Faham? Kena laju. Kena pantas. Angkat satu jari. Pipi. Dahi. Inilah dahi. Ada dah silap. Ada yang tak buat. Dia tak seronok belajar, dia rugi. Buat, semua orang buat. Angkat satu jari. Ready. Dagu. Oh, betul. Tak boleh tipu dia. Dia fokus. Dagu. Bagus. Ada tak kena. Murid tahun 6 susah nak tipu murid tahun 6 ni. Murid tahun 1 selalu kena tipu. Murid tahun 6 bijak Semula. Laju lagi. Pipi. Dagu. Dahi. Pipi. Dagu. Dahi. Ada daya silap. Okey, cikgu ada satu lagi permainan yang ada orang kata kita kena sebut 1 bas, 2 bas, 3 bas, 4 bas, 5 bas, 6 bas, 7 bas, 8 bas, 9 bas, 10 bas, laju-laju. Kena laju. Siapa boleh sebut dengan laju tanpa berhenti, murid tu bijak. Orang tu bijak. Cikgu cuba Cikgu pun main juga mainan tu. Cikgu tengok orang main kat TikTok. Cikgu cuba. Awak pun cuba juga. Siapa silap, kalah. 1 bas, 2 bas, 3 bas, 4 bas, 5 bas, 6 bas, 7 bas, 8 bas, 9 bas, 10 bas. Wah. Sekali cuba je terus dapat. Nah, awak cuba pula, cikgu nak tengok. Ada murid buat silap. Ada lambat. 1 bas, 2 bas, tak boleh, kena laju. 1 bas, 2 bas, 3 bas, 4 bas, 5 bas, 6 bas, 7 bas, 8 bas, 9 bas, 10 bas. Buat. Ramai tak boleh rupanya. Ada orang boleh. Bagus. Ada yang boleh sebut laju macam cikgu. 1 bas, 2 bas, 3 bas, 4 bas, 5 bas, 6 bas, 7 bas, 8 bas, 9 bas, 10 bas. Laju. Tak boleh. 1 bas, 2 bas. Tak boleh. Mana maunya gitu. Nanti awak main dengan mak awak dengan ayah awak. Tengok siapa boleh sebut dengan laju. Siapa menang, minta RM1 dengan orang kalah. Nanti cepat awak kaya. Okey. Baik, kita akan masuk topik bahagi pecahan. Wow, bahagi pecahan. Okey. Pandang ke depan.
Ada lagi tengah main satu bas dua bas. Dah lah main satu bas dua bas tu. Main nanti pula. Nak belajar tadi. Pandang depan. Pandang depan. Good. Aduh, tak dapat. Baru nak belagak, malam ni tak dapat. Tuhan kata, tak baik belagak. Lepas tu dia bagi jatuh. Kita Allah, astagfirullahalazim. Okey, kita bahagi pecahan. Okey, murid tahun 6, ini kita masuk topik bahagi pecahan. Bahagi pecahan, mula-mula kita bahagi dengan nombor bulat. Macam mana nak bagi pecahan dengan nombor bulat? Cikgu ambil contoh yang tu buatlah. 9/10 bahagi 3. Okey, ingat. Dalam pecahan tak boleh bahagi. Dia boleh sebenarnya, tapi cara jawab dia. Kita tak jawab dengan cara bahagi. Kita jawab dengan cara darab. Ingat dalam pecahan, kalau ada soalan bahagi, cara jawab dia dengan darab. Nak darab berapa? Nak darab macam mana? Tengok. Cikgu ajar yang itulah malam ni. Pertama sekali pecahan. Ini pecahan, ini nombor bulat. Bukan nombor tu bulat. Nombor bulat tu sifat dia. Nombor bulat adalah nombor bukan pecahan, bukan peratus, bukan perpuluhan. Itu nombor bulat. Nombor je. 3, 7, 11. Kalau 3/5 bukan nombor bulat, itu pecahan. Kalau 3/1 bukan nombor bulat, itu nombor perpuluhan. Kalau 30% itu nombor peratus. Faham? Nombor bulat nombor saja. Baik, 9/10 bahagi 3. Macam mana nak selesaikan yang ni? 9/10, 9/10 kekal lah. Dia tak boleh nak bahagi nombor bulat, melainkan nombor bulat ni kita jadikan dia pecahan juga. 3 ni kita jadikan dia pecahan 3/1. Semua nombor bulat sebenarnya dia ada per 1. Nombor 7 sebenarnya 7/1. Tapi kita tak letak je. Kita letak bila jumpa sama pecahan. Nombor 39, 39/1. Nombor 125, 125/1. Tapi kita tak tulis. Kita tulis bila jumpa pecahan. Okey. Nombor bulat, kita jadikan dia pecahan bila kita letak macam ni. Ni pecahan. Ni nombor bulat, kita jadikan dia pecahan juga per 1. Okey. Dalam pecahan, cikgu bagi tahu nak selesaikan, tak ada penyelesaian melalui bahagi. Kita selesaikan melalui darab. 9/10 kekal. Sama je. Bahagi ni kita tukar jadi darab. Bila kita tukar darab, nombor ni jadi terbalik. Kenapa terbalik? Sebab kita tukar simbol. Kalau tak tukar simbol, dia gini. Faham murid tahun 6? Murid tahun 6 cikgu rasa bijak, dia sempat faham. Bahagi, tukar kepada darab, 3/1 jadi terbalik, jadi cikgu guna marker merah. 1/3. Kenapa jadi terbalik? Sebab kita tukar daripada simbol darab bahagi, kita tukar kepada simbol darab. Ini bertukar, ini pun bertukar. Lepas tu, boleh jawab. Okey, murid tahun 6, bila darab, atas, bawah darab, bawah. Sebelum kita darab, kita cuba kecilkan dia dulu. Pecahan kecilkan. 9 dengan 10 boleh kecilkan? Tak boleh. 1 dengan 3 boleh kecilkan? Tak boleh. 9 dengan 3, kecilkan silang. Boleh kecilkan? Boleh dengan sifir 3. 3 darab 3, 9. 1 darab 3, 3. Kita kecilkan dengan sifir 3. Okey, ni bahagi 3, ini pun kena bahagi 3. Jadi, barulah 3 darab 1, 3. 10 darab 1 adalah 10. Jawapan dia adalah 3/10. Faham? Faham? Kita tengok contoh yang kedua. Contoh yang kedua ialah 4/5 bahagi 8. 4/7 lah. Buku teks 4/5, cikgu buat 4/7 bahagi 8. Macam mana, dek? Nak buat? Boleh bahagi? Tak boleh bahagi nombor bulat. Kita tukar nombor bulat kepada pecahan. Itu step nombor 1. Step nombor 1, 4/7 bahagi 8/1. Kita tukarkan nombor bulat kepada pecahan. Kita jadikan dia 8/1. Step pertama. Step kedua. Dalam pecahan, nak selesaikan soalan bahagi, selesaikan dengan cara jawab kuat sikit. Cara darab. Cara darab. 4/7 bahagi dia jadi darab. Bila bahagi dia jadi darab, nombor belakang jadi apa, dek? Jadi apa? Terbalik. Jadi terbalik. 1 ke atas, 8 ke bawah. Lepas tu atas darab atas, bawah darab bawah. Sebelum mendarab, pastikan kita kecilkan.
Kalau tak kecilkan, boleh. Tapi jawapan akhir kita kena permudahkan balik. Baik kita permudahkan awal-awal. Okey, nak darab terus lah cikgu, boleh? 4 darab 1, 4. 7 darab 8, 56. Kena kecilkan pula. Jawapan dalam pecahan kena kecilkan. Kecilkan dengan sifir 4. 1 darab 4, 4. Bahagi pula dengan 4. 1 darab 4, 4. 4 darab 4, 16. 1 per 14. Ini jawapan dia. Siapa tak kecilkan, dia tak dapat markah penuh. Mungkin dapat separuh. Kalau 2 markah soalan ni, dapat 1. Kena jawapan termudah. Baik. Bezakan dengan yang ni, Dik. Bezakan dengan yang ni. Kita awal-awal lagi kita dah kecilkan. 4 dengan 7 tak boleh kecilkan. 1 dengan 8 tak boleh kecilkan. 4 dengan 8 boleh. Sifir 4. 1 darab 4, 4. 2 darab 4, 8. 1 per 2. Jadi kita terus darab atas, bawah darab bawah. 1 darab 1, 1. 7 darab 2, 14. Tengok jawapan dia sama. Yang ni tak perlu perkecilkan dah. Ini 4 per 56 kena kecilkan sifir 4, dapat 1 per 14. Faham? 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 Okey. Good. Kalau dah faham, bagus. Kita terus kepada soalan seterusnya, pecahan wajar dengan pecahan wajar. Ni bahagi yang nombor bulat. Sekarang pecahan bagi nombor pecahan. Tak payah tukar dah. Lagi senang. Lagi senang. Contoh. Contoh 3 per 4, 1 per 8. 3 per 4 bahagi dengan 1 per 8. Ini contoh dia. Ini nombor pecahan, nombor pecahan. Settle. Tak nak 3 per 8. Ini soalan contoh buku teks, cikgu tukar yang ni. Cikgu tukar yang ni kepada 3 per 8. 3 per 4 nak bahagi 3 per 8. Macam mana? Ingat, Dek. Ingat semua murid-murid, dalam pecahan, soalan bahagi, kita selesaikan melalui kaedah darab. Kaedah darab. Darab pecahan. Nak darab macam mana? 3 per 4 kekal. Nombor depan kekal. Kau jangan ubah yang depan. Siapa ubah yang depan, kau tumbuk per kau ubah. 3 per 4. 3 per 4. Bahagi jadi apa? Yes. Bahagi jadi darab. Kalau dah tukar bahagi darab, nombor belakang jadi apa? Yes. Jadi, tor balik. 8 per 3. Atas darab atas, bawah darab bawah. Sebelum darab, ingat, kita cuba kecilkan. 3 dengan 4 tak boleh kecilkan. 8 dengan 3 tak boleh kecilkan. 3 dengan 3. Woi, sifir 3. 1 darab 3. 3. 1 darab 3. 3. 4 dengan 8 boleh kecilkan dengan sifir 2 dengan sifir 4. Kita pilih sifir 4. Dah senang. 1 darab 4. 2 darab 4. 8. Jawapan kita, atas darab atas, 1 darab 2. 2. 1 darab 1. 1. 2 per 1 adalah 2. Kenapa 2? Sebab per 1. Semua nombor bulat per 1. Jawapan dia sebenarnya 2. Faham? Faham ke tak faham? Boleh ke tak boleh? Boleh. Okey, kita cuba contoh lain. Kita cuba contoh yang lain. 5 per 6 bahagi 1 per 3. Last. Uh, 5 per 6 bahagi 1 per 3. Ingat, dalam pecahan, soalan bahagi kita selesaikan melalui kaedah darab. 5 per 6 kekal. Bahagi tukar jadi darab, yang ini jadi 3 per 1. Sebelum mula darab, kita kena kecilkan. Termudah. 5 per 6 tak boleh, 3 per 1 tak boleh, 5 dengan 1 tak boleh, 3 dengan 6 boleh. 1 darab 3, 3, 2 darab 3, 6. Atas darab atas, bawah darab bawah. 5 darab 1, 5. 2 darab 1, 2. 5 per 2. Siapa yang bagi jawapan yang ni tak dapat markah penuh? Kerana dalam pecahan, jawapan mesti dalam bentuk termudah. Tak boleh dalam bentuk tidak wajar. Ni tidak wajar 5 besar. Tak wajar orang atas besar. Pecahan tu kita tukar pada pecahan bercampur. 5 bahagi 2.
2 darab 2, 4 baki 1. 2 ni ialah 2 besar. 1 ni ke atas. 2 ni per 2. Ini jawapannya. Baru dapat full mark. Baru dapat markah penuh. Boleh? Boleh. Senang sebenarnya kan bahagi pecahan. Orang ramai ingat susah. Sebenarnya senang. Sebenarnya sangat senang. Okey, cukup dulu untuk malam ini, dek. Dah dekat 10 suku dah. Buka muka surat 31. 31 soalan nombor 1. MS 31 soalan nombor 1. Buat semua soalan nombor 1. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Oi, bukan. Sorry. A sampai E je. F, G, H, I tu belum. Cikgu tak ajar lagi nombor bercampur, nak darab, nak bahagi dengan pecahan. A, B, C, D, E je. Sampai E je. Nombor 1, A hingga E. 5 soalan dulu untuk malam ini. Minggu depan kita sambung lagi topik ini. Boleh? Kita bahagi dengan nombor bercampur pula. Okey. Pandang depan. Pandang depan. Duduk tegak. Letak pensel. Sibuk nak buat kerja dah. Rajin tu bagus. Sabarlah, cikgu tak habis lagi. Pandang depan. Dah keluar kat bawah. Latihan muka surat berapa? Okey, sekejap lagi dia keluar kat bawah. Muka surat 31, nombor 1, A sampai E. Duduk tegak. Kita dah tamat kelas. Dah keluar dah pun. Kita dah tamat kelas. Duduk tegak. Sebelum berakhir, kena ucap terima kasih pada guru yang mengajar kita. Duduk tegak. Ikut. Mulut kena gerak. Tak perlu menjerit. Jangan ucap dalam hati. Cikgu tak suka. Okey, duduk tegak. Ucap. Ikut cikgu. Terima kasih, Cikgu Fadli. Terima kasih murid-murid semua. Sebentar lagi, sebelum tamat, cikgu akan siarkan iklan cikgu. Cikgu penulis buku tahu. Cikgu tak bawa buku cikgu. Penulis buku, buku cerita. Buku cerita kanak-kanak. Cerita yang sangat best untuk murid sekolah rendah. Tahun 1 lagi dah suka baca dah. Cerita pendek-pendek je. Cerita tentang cikgu dan anak-anak murid cikgu. Macam-macam kisah-kisah kelakar. Yang ada kentut dalam kelasnya. Yang ada macam-macam lah. Okey, saksikan sebentar saja lagi. Okey, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.